Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada malam ni untuk kelas sejarah. Okey. Kita akan sambung pembelajaran daripada minggu lepas tentang kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, untuk malam ni kita akan tengok pula pada 1.2 iaitu faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, untuk faktor ini telah dipecahkan kepada beberapa abad lah. Okey, ada abad ke-16, ada abad ke-17 dan 18 dan ada ke abad ke-19 dan 20. Okey, sebelum tu cikgu terang dulu macam mana dikirakan abad ni. Okey, kalau abad ke-16 maksudnya dia bermula daripada tahun 1500 hingga 1599. Itu kita kira sebagai abad ke-16. Okey. Dan selebihnya lah. Okey, cikgu ulang sekali lagi, abad ke-16 ni bermaksud tahun 1500 hingga 1599. Okey. Okey, untuk faktor yang pertama ialah pada abad ke-16 iaitu menjadi zaman kegemilangan kuasa Portugis dan Sepanyol. Okey. Kalau kita dah belajar sejarah masa form 1, form 2 dulu kan, okey, kita tahu bahawa kedatangan pertama ke tanah Melayu ialah Portugis iaitu pada tahun 1511 dan diikuti oleh Sepanyol. Okey, kita tengok apa faktor yang pertama pada abad ke-16. Okey. Okey, yang ni dia ceritakanlah. Okey, kalau abad ke-16 tadi Portugis dan Sepanyol, manakala abad ke-70 pula ialah seperti Belanda dan British. Okey. Manakala Perancis sebagai kuasa penjajah bagi merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Okey. Kita tengok yang pertama itu faktor pada abad ke-16. Okey, apa yang pertama? Yang pertama ialah mendapatkan barangan mewah. Okey, kuasa-kuasa barat pada ketika itu mereka ni berminat tahu nak dapatkan barang-barang daripada tanah Melayu ni. Okey, seperti rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Okey. Orang Eropah juga mereka perlu mendapatkan barangan mewah ni dari China seperti teh, sutera dan tembikar. Okey. Itu yang pertama ialah mendapatkan barangan mewah. Okey, barangan mewah ni seperti cikgu cakap tadi lah. Okey. Okey, yang kedua ialah pada abad ke-16 ni faktor yang kedua ialah keperluan pusat pengumpulan barang. Okey. Tanah Melayu pada ketika itu menjadi dikenali sebagai pusat tukaran. Okey, negara China diorang mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barang-barang ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Okey. Syarikat perdagangan tersebut diorang memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah lautan perdagangan antara India dan China. Okey, maksudnya di sini ialah tanah Melayu pada ketika itu menjadi titik tengah antara China dan juga Eropah. Maksudnya tengah tanah Melayu ni akan menjadi pusat pengumpulan lah barang-barang tersebut seperti yang cikgu cakap tadi ni. Okey. Itu je kita nak tahu untuk faktor yang kedua ni. Tanah Melayu pada tu dia jadi titik tengah antara China dan Eropah dulu. Okey. Yang ketiga ialah keperluan perlabuhan persinggahan. Okey, ini akibat daripada angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut. Okey, negara kita terlibat ya angin monsun ni. Okey, yang memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Okey. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai sebagai tempat
berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Okey. Kapal-kapal pada masa ini dia orang masih lagi menggunakan layar lah. Okey. Layar ni kita terpaksa menunggu angin lah, keadaan angin. Okey. Maksudnya di sini dia cakap kata dia kuarsa barat ni dia terpaksa menunggu peralihan angin monsun. Okey, kalau angin monsun barat daya, maksudnya mungkin perjalanan daripada Eropah ke Tanah Melayu. Okey, nanti apabila angin monsun tu dah bertukar menjadi timur laut, barulah mereka boleh pulang dari Tanah Melayu ke Eropah balik. Itu maksudnya. Okey. Dan yang seterusnya, yang keempat ialah faktor agama Kristian. Okey. Ni agama ni dia merupakan antara faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka adalah untuk kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Okey, kekayaan ni dia orang nak pungut segala hasil-hasil kekayaan di Tanah Melayu lah untuk kepentingan mereka dan negara mereka. Okey. Agama ni mereka menyebabkan agama Kristian sebab pada masa itu agama Islam ni dia masih lagi panggil tak menyeluruh penyebaran agama Islam kan. Sebab lambat sampai pada masa tu, jadi agama Kristian ni sampai dulu dekat Tanah Melayu. Okey. Dan juga kemasyhuran. Kemasyhuran ni maksudnya mereka cuba untuk mendapatkan tanah jajahan dan buat satu kerajaan barulah di Tanah Melayu. Okey, itu faktor yang keempat ialah faktor agama Kristian. Okey. Kita tengok pula faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18. Okey. 17 ni, abad ke-17 maksudnya dia bermula daripada tahun 1600 hingga 1699. Okey, itu abad ke-17. Dan abad ke-18 pula bermula pada 1700 hingga 1799. Okey. Okey, kita tengok apa faktor yang pertama. Faktor yang pertama ialah revolusi perindustrian. Okey. Revolusi perindustrian ni cikgu rasa kamu pun dah pernah dengar kan. Okey, revolusi perindustrian ni dia berlaku di Britain sejak abad ke-17. Menjelang tahun 1870-an, negara-negara lain seperti Jerman dan Perancis menjadi negara perindustrian seperti Britain. Okey, maksudnya pada tahun abad ke-17 dan abad ke-18 ni dah ada pun kilang-kilang kan yang menggunakan mesin untuk menghasilkan pelbagai produk lah. Itu kita panggil revolusi perindustrian. Maksudnya setiap negara di Eropah ni mereka berlumba-lumba untuk memajukan industri masing-masing. Okey. Itu revolusi perindustrian. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini perjalanan revolusi perindustrian. Okey, pada tahun dulu kita panggil industri 1.0. Okey, kamu boleh tengoklah kat situ kan. Ada mesin, ada steam power dan ada wave bloom. Pada masa ni masih lagi kita pakai steam power kan. Kita masih lagi gunakan arang-arang batu. Okey, manakala peralihan ke industri 2.0, masa ni dah banyak guna assembly line dan juga electric energy. Okey, dah banyak guna kuasa-kuasa elektrik lah untuk membantu. Okey. Dan industri 3.0 ni dia banyak menggunakan robot lah, gunakan komputer kan, automotif, komputer dan juga elektronik. Ni dah bermula dah chip-chip dan juga storage yang kecil tu untuk menyimpan data-data yang besar. Okey, manakala industri 4.0 ni dia lebih kepada internet, networking kan. Okey, dah tak guna dah manusia, hanya menggunakan 100% teknologi robot lah untuk memajukan industri pada masa industri 4.0 ni. Okey, pada masa sekarang 2021 kita telah pun
berada dalam revolusi perindustrian 4.0. Okey, dah guna wifi wireless. Okey, itu untuk penerangan revolusi perindustrian. Okey, untuk yang ketiga ialah kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan 20. Okey, ni cikgu rasa semua tahu kan, abad ke-19 ni mula berapa, abad ke-20 mula berapa kan, seperti yang cikgu terang tadi lah. Okey, kita tengok apa faktor yang pertama ialah kesuburan tanah dan kekayaan hasil bumi. Okey, negara kita ni mempunyai tanah yang luas, subur dan iklim yang sesuai. Okey, semua tahu kan negara kita ni ialah iklim khatulistiwa yang menerima hujan dan panas sepanjang tahun. Okey, oleh sebab itu negara kita ni dapat menanam pelbagai jenis tanaman lah. Untung kita duduk kat Malaysia kan. Okey, selain itu ada lagi tak? Okey, negara kita subur dan iklim yang sesuai ni untuk penanaman berorientasikan ekspor. Okey, maksudnya kita tanam dekat negara kita dan kita jual dekat negara luar. Itulah kita panggil ekspor. Okey, negara kita juga kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, biji besi, emas, petroleum dan arang batu. Okey, untuk faktor yang kedua ialah perkembangan industri kereta. Okey, industri kereta ni dia kemunculan perusahaan kereta dan penciptaan tayar ni dia menambahkan apa? Okey, menambahkan permintaan terhadap getah asli. Okey, negara kita ni dah ada pun pokok-pokok getah kan pada masa dulu yang diusahakan oleh orang-orang India kan. Orang India yang tinggal di estate ni, mereka mengusahakan getah. Okey, getah asli juga diperlukan dalam usaha menghasilkan penebat barangan elektrik. Okey, kalau kita tengok penebat elektrik ni maksudnya wire kan. Dalam wire tu ada kuprum. Okey, getah yang kat luar tu, sarung kuprum tu, tu daripada getah, pokok getah tu. Sebab tu getah ni sangat penting pada abad ke-19 dan ke-20. Okey, yang ketiga ialah industri mengetin. Okey, mengetin ni maksudnya tin lah. Okey, maksudnya setiap makanan kalau dahulunya kita masukkan dalam plastik. Okey, pada abad ni mereka sudah buat dalam bentuk tin, bentuk aluminium kan. Untuk menyimpan makanan agar lebih tahan lama untuk mereka jual lah. Okey, kalau dalam plastik mungkin tahannya 2-3 hari, tapi bila masuk dalam mengetin, mungkin produk tu tahan lebih lama. Okey, pada abad ke-19, beberapa ciptaan baru di Amerika Syarikat memerlukan penggunaan biji timah. Biji timah ni kita nak buat tin lah, nak buat aluminium semua, kita pakai biji timah kan. Biji timah ni dapat dekat mana? Okey, dapat kat tanah Melayu. Okey, industri mengetin makanan, minuman, membuat bumbung rumah dan tong minyak memerlukan bahan utama seperti biji timah. Okey, kesannya harga biji timah ni melambung tinggi. Okey, selepas tahun 1840, permintaan biji timah dari negeri-negeri Melayu meningkat. Okey, dan yang keempat ialah penciptaan kapal wap. Okey, apa pentingnya penciptaan kapal wap ni? Pada kapal wap ni dicipta pada abad ke-19. Okey, kapal wap ni mampu membawa muatan yang banyak, perjalanan cepat dan menjimatkan kos. Okey, dan faktor yang kelima ialah pembukaan terusan Suez. Okey, terusan Suez ni dia menghubungkan pelabuhan Said di Laut Mediterranean dan Suez di Laut Merah dengan mempercepatkan urusan perdagangan. Okey, pembukaan terusan Suez ni dia telah mempercepatkan pergerakan orang Eropah lah untuk datang ke Tanah Melayu. Okey, dan yang keenam ialah penciptaan telegraf. Okey, telegraf ni apa kita tengok?
Okey, penciptaan teknologi telegraf ni membolehkan ahli perniagaan di benua Eropah dan Amerika Syarikat menghubung ejen dan wakil mereka di alam Melayu dengan pantas. Okey, maksudnya dah ada teknologi menghantar email lah. Okey, dengan lebih cepat. Okey. Okey, pada masa ni kan tadi kita dah mengalami revolusi perindustrian tu. Dah hebat dah masa ni. Okey, dah tak perlu pakai surat, dah tak perlu nak tunggu masa yang lama. Okey, dah ada teknologi telegraf. Okey. Dan pada masa ini telegraf tu yang kamu guna telegram tu, tu benda yang sama lah tu, telegraf. Okey. Penglibatan tanah Melayu dalam kegiatan pemasaran antarabangsa semakin meningkat, semakin penting. Okey. Ini menunjukkan bahawa maklumat, penyebaran maklumat di serata dunia tu semakin cepat dan semakin meluas akibat daripada kemunculan telegraf. Okey. Dan yang terakhir, cikgu rasa ni yang terakhir. Ada lagi tak? Okey, ini yang ketujuh. Ketujuh ialah persaingan kuasa barat. Okey, kuasa barat seperti Britain, Jerman, Perancis, Sepanyol dan Amerika Syarikat. Okey, mereka ni bersaing untuk menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Okey, luar Eropah ni macam kita lah. Kita ni di benua Asia kan. Semua negara ni dia orang tak boleh, takkanlah Britain nak pergi jajah Jerman kan. Tak boleh. Okey, sebab mereka ni semua kuasa-kuasa kuat. Jadi mereka ni keluar daripada Eropah dan menjajah di negara-negara Asia. Okey, seperti kita lah, tanah Melayu. Okey, mereka sanggup berperang untuk mendapatkan tanah jajahan. Mereka menganggap semakin luas tanah jajahan, semakin tinggi sanjungan diterima. Okey. Ada satu lagi sebenarnya faktor, iaitu slogan beban orang putih. Beban orang putih ni maksudnya kuasa barat ni berhasrat untuk menyebarkan pengaruh dan tamadun mereka ke seberang laut. Mereka menggunakan pelbagai-bagai slogan. Okey, yang ni slogan ni maksudnya beban orang putih ni mereka membawa 3 benda: gold, gospel and glory. Macam cikgu cakap tadi lah, kekayaan, keagamaan dan